Okey, Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Okey, jika audio jelas seperti biasa, tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai sebab shadow ban berterusan ya. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin, dan share link Telegram bersama rakan-rakan anda. Dan malam ni tidur seawal yang mungkin lah. Esok mungkin menarik ke Isnin atau saya esok ke, saya tak nak beritahu ni, tapi be prepared lah for any eventualities, untuk apa-apa mungkin terjadi ke apa ya, mungkin ada kejutan ke apa ke kan. Tapi saya nak pesan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhenti perdaya rakyat. Terlalu kuat spin tahap puting beliung, bukan lagi tahap mesin basuh, tahap puting beliung. Stop misleading the rakyat. Benda ni saya dah tegur, dah ulas sebelum ni. Isu ya, ada saranan dakwaan, kalau ada majoriti yang tak sokong PM, buat usul tak percaya di Parlimen ya, perlu dibuat di Parlimen. Saya dah ulas dari sudut perlembagaan. Kemudian saya buat sesi dengan Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, di situ pun dah ulas. Masih hari ini dalam keadaan cemas ya, dalam keadaan cemas. Perdana Menteri telah beritahu pembangkang tidak ada kekuatan ya, dia tak boleh bentangkan usul tidak percaya. So saya nak ulang ya, tapi dengan cara yang tegas dan ringkas. Buat kali terakhir, mungkinlah kali terakhir, sebab mereka akan ulang penipuan, macam-macam penipuan. Mereka porak-perandakan politik kan. So harap-harap ini yang terakhir ya. So dengar baik-baik dan share ramai-ramai. Negara kita, penipuan pertama, dan ini bukan Anwar saja, ini dah lama. Putar belit ni dah lama. Ahli-ahli politik, peguam-peguam malah. Kononnya kita mengamalkan sistem pentadbiran ala British Westminster. Itu palsu. Okey? Itu palsu. Ada beberapa sebab, dan saya akan buat satu live khas untuk menjelaskan sebab itu. Sebab sekarang ni saya nak bertumpu kepada isu-isu lain. Tetapi antara sebab yang paling utama ialah menurut sistem Westminster, Parlimen adalah supreme, tertinggi di negara United Kingdom. Parlimen, bukan perlembagaan. Perlembagaan mereka tidak bertulis, tetapi apa, dan itu pun satu kenyataan yang betul, tapi boleh confuse orang lah. So saya tak nak masuk. So Parlimen supreme. Di Malaysia Parlimen bukan supreme. Yang supreme atau tertinggi adalah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan. So itu sahaja antara beberapa perbezaan sistem Westminster dengan sistem kita. So sistem kita berpandu secara am di sana sini dengan sistem Westminster, tetapi ianya cukup juga berbeza. Okey. Kedua, di dalam Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi negara, rujukan tertinggi negara, tidak ada sebarang penjelasan rapi maupun cara spesifik yang telah diajukan, yang tertulis, termaktub, anda nak guna istilah apa, gunalah, bagaimana nak menentukan seorang Perdana Menteri hilang majoriti. Yang diceritakan cuma jika Perdana Menteri hilang majoriti, apa yang harus Perdana Menteri lakukan. Yang ketiga, beberapa perkara ya dalam Perlembagaan Persekutuan, jika dibaca keseluruhannya, termasuk fasal-fasal tertentu, termasuk juga
perkara-perkara lain seperti sumpah dan macam-macam lagi lah. Untuk memahami perlembagaannya, ada banyak yang perlu dirujuk. Kuasa budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong, yang ada pada yang di-Pertuan Agong, dan banyaknya tidak diketahui dan tidak pernah dilihat oleh rakyat lagi, ya. Banyak, ya. Antara lain, Agong boleh menentukan bagaimana Seri Paduka Baginda Tuanku hendak memastikan atau menerima bahawa Perdana Menteri telah hilang majoriti. Dan salah satu dokumen perundangan sah di mahkamah di negara ni adalah akuan bersumpah. Jadi jika akuan bersumpah dalam jumlah yang mencukupi diajukan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong yang menunjukkan Perdana Menteri hilang majoriti, dan jika Yang di-Pertuan Agong menerima kesahihan, ya, akuan bersumpah itu dari sudut ya Perdana Menteri dah hilang majoriti, maka hilanglah majoriti, ya. Tak perlu menerusi Parlimen. Parlimen bukan tertinggi di negara ni. Dan ini terbukti. Tanya suruh Anwar, tanya Zahid. Suruh Anwar, tanya Zahid. Jangan perdaya rakyat Anwar. Suruh Anwar, tanya Zahid. Langkah Sheraton. Dan suruh Anwar berdiri depan cermin, tanya diri dia sendiri. Dulu dia buat press conference, dia kata dia dah bersedia untuk menghadap Agong ke majoriti ke, nak ambil alih sebagai Perdana Menteri. Berdasarkan apa? Berdasarkan akuan bersumpah. Banyak kali dia buat. Tapi sekarang dia nak tipu hang dengan kenyataan. Tunjuk di Parlimen. Tak perlu. Tak ada dalam perlembagaan Anwar. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda sentiasa ketahui undang-undang dan perlembagaan. Begitu juga saya nak perbetulkan satu kenyataan yang telah dibuat oleh seorang, anda fikirkanlah siapa dia, pihak berkuasa yang cuba diamkan orang dan berkata kalau dah ada majoriti, kalau dah ada bukti majoriti dan sebagainya, ketua parti atau setiausaha Agong parti sudah menghadap Yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali, pihak berkuasa ni sebenarnya dia tak perlu patut campur aduk dalam perkara ni, sebab kita ada pengasingan kuasa. Dan kedua, kestabilan sesebuah kerajaan bukan ditentukan oleh parti dan ketua parti. Walaupun kelazimannya dulu-dulu masa zaman BN dia bersepadu, maka ketua parti akan menghadap dan memaklumkan apa yang ahli-ahli parlimen hajatkan. Tetapi sebenarnya itu tidak termaktub dalam perlembagaan. Hal-hal bersangkut paut dengan majoriti PM, pelantikan PM, tak ada kena-mengena dengan parti. Dia buta parti. So, kena berhati-hati jika nak sampaikan sesuatu dengan rakyat. Dengan nada yang, dengan logik yang sama, di mana pihak berkenaan yang membuat kenyataan itu cuba memberitahu rakyat, orang local standby dan sebagainya. Begitu juga orang yang patut terjemahkan perkara ni adalah orang yang tahu perlembagaan dengan tepat. Iaitu ini bukan urusan parti, ini urusan ahli parlimen dengan Yang di-Pertuan Agong. Maka sekiranya seperti dalam Bersatu tak setuju sokong Anwar, tetapi 5 ahli parlimen Bersatu membuat keputusan sendiri. Ini tak libatkan ketua parti, ini tak libatkan setiausaha Agong parti. So sebenarnya kestabilan kerajaan ditentukan secara langsung oleh ahli parlimen dan Yang di-Pertuan Agong, dan secara tidak langsung oleh rakyat. Anda boleh bersuara. Sebabnya MP yang menentukan kestabilan kerajaan adalah wakil siapa? Wakil rakyat. Jadi dia wakili kita, jadi kita boleh desak dia. Secara demokratik, jika kita rasakan kerajaan gagal, kita boleh desak dia tarik sokongan. So secara tidak langsung ditentukan juga oleh rakyat menerusi wakil rakyat. Dan kalau nak kunci mulut orang, awak tak boleh cakap ni all that nonsense about local standby. Apa pula ceritanya dengan JCOM? Bila nak siasat JCOM? JCOM lah yang mewujudkan cerita ni, dia petik dari angin. Kalau baca artikel JCOM,
Kononnya dikhabarkan, dikatakan, dia buat cerita. Atas cerita itu langkah Dubai diwujudkan, kemudian laporan polis dibuat. Tapi yang disiasat siapa? Yang disiasat kononnya pembangkang atau laskar cyber mereka yang buka mulut. Ini sudah jadi dalca parpu kurma kari. Tak betul dah. Who is going to investigate JCOM? Okey, semua tu buang tepi. Semua boleh bersuara, semua boleh beri pendapat, semua boleh bercerita. Sebab benda ni, polemik ni diwujudkan di umum. So anyway, saya sudah lari dari tajuk. Balik kepada tajuk, no such thing perlu menerusi parlimen. Jadi Perdana Menteri dah cemas. Ya, dah cemas. So there is no such thing perlu menerusi parlimen. Anwar perlu berdiri depan cermin, tanya diri dia sendiri. Dulu SD ni ganggu gugat kerajaan ni siapa? Anwar Ibrahim. Tepi dia duduk siapa? Zaid Hamidi. Zaid Hamidi pernah buat apa? Dia pernah terlibat dalam satu komplot untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat dengan jayanya melibatkan SD. Ada tak menerusi parlimen? No. So Anwar jangan perdaya rakyat. Itu mesej saya. Sehingga kita berjumpa lagi, kita akan mendengar berita baik insya-Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.